keempat. Keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Kita bersambung pada perkara syarat sah jemaah. Syarat sah jemaah. 6 perkara. Syarat wajib tu lain. Ini syarat menjadi sah sembahyang jemaah mesti ada 6 perkara. Perkara yang keempat, sambungannya. Perkara sah jemaah yang keempat dikerjakan dengan berjemaah. Jemaah itu mesti dibuat secara berjemaah. Tak boleh buat seorang. Atau dibuat tidak cukup korung. Angka bilangan yang sepatut pun tidak sah juga. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurang berjemaah tu pada rakaat yang pertama berkekalan hingga selesai sujud yang kedua rakaat itu. Sekurang-kurang jemaah sembahyang jemaah. Rakaat pertama sampai ke akhir sujud. Yang kedua rakaat pertama. Lepas itu jika semua makmum tu bermufarakah, makna keluar daripada mengikut imam mufarakah tu, tidaklah mengapa dan sah jemaahnya. Tak habis lagi ayat tu. Kalau baca setakat tu jadi penilalak dah fahamannya. Tetapi dia buat mari ayat tetapi, dia nak preaching lagi kenyataan dia ni, nak memperjelas lagi. Tetapi kita nak buat hal sebegitu tu, kita nak buat hal berjemaah-jemaah ikut imam sampai sujud yang kedua kita mufarakah tu, maka dikira sah jemaah kita sebegitu. Tetapi tetap bilangan 40 orang itu mesti itu disyaratkan berkekalan dari mula sembahyang jemaah hingga akhir salam. Bermaknanya 40 orang sebagai tonggak jemaah tu dia tidak buat hal begitu. Dia tetap berjemaah sampai ke akhir salam, sampai ke salam. Faham? Kita kata kita sembahyang jemaah 50 orang. Tak ramai jemaah. Orang ramai lagi jemaah tak ramai. 50 orang. Mazhab kita Syafi'i hok menjadi tonggak sah jemaah mesti 40 orang. Maka hok lebih 10 orang lagi kita kata hok keluar daripada tonggak sah jemaah. Jadi hok mereka yang 10 orang tadi dia ikut imam hanya rakaat pertama aja. Dia ikut sampai imam sujud yang kedua rakaat pertama, dia pun pakat mufarakah. Tetapi hok 40 orang tu kekal berjemaah sampai imam beri salam tu. Maka jemaah hok mereka yang 10 orang tadi dikira sah. Bukan kata hok 40 saja sah, hok 10 orang pun dikira sah juga. Sebab apa sah? Sebab dia dapat satu rakaat bersama dengan imam. Dan dia mufarakah tu, dia tu lebih daripada hok 40 tu. Kalau melarang hok 40 mufarakah juga, hancurlah jemaah tu. Dari kalangan 40 orang tersalah seorang saja buat mufarakah, buat hal begitu. Kok 10 orang tadi mufarakah dah. Ada salah seorang daripada kalangan 40 buat mufarakah je. Habis jemaah, lingkuplah jemaah tu. Sebab tak cukup korun.
Jemaah ni mesti cukup korong. Korong kita mazhab Syafi'i 40 orang. Itu pendapat yang muktamad. Ini hak buat tak sampai 40 orang ni. Dia kecedok mazhab Maliki masuk dalam tu. Dah kalau kita nak semaya jemaah mengikut mazhab Maliki, kena taklidlah mazhab Maliki. Kalau kita buat juga tidak secara taklid, sebahagian kita buat cara Syafi'i, sebahagian cara Maliki, itulah dia namanya talfiq. Talfiq ni bertumpuk sebahagian tu sebahagian yang ni. Amalan yang segitu, imam-imam mujtahid yang muktabar tidak diakui sah. Imam Syafi'i dah tolak amalan begitu. Imam Maliki pun dia tolak. Sebab tidak gaya taklid, gaya talfiq. Ini arahan daripada mana ni? Datang daripada hutan padang tara mana ni? Kita yang tak ada basic ilmu je, dia buat tu ikut. Sebab buku orang gagak. Kita kena buat amal dan berterah kepada ilmu. Berterah pada ilmu. Ilmu fiqh buka kitab fiqh. Ilmu tauhid buka kitab tauhid. Buka surat khabar. Buka handphone. Dia tubik muka lain. Kita mengaji cara ilmiah. Kata tak nak buat amal dengan ilmu. Kalau kita tak mengaji, buat kapilah kita tu. Payahlah. Kosong almari kita. Sebab ilmu ni tak pakar. Saya cakap begitu nak tunggu siapa dia kata sah. Kalau sah kita nak tengok kita hak sah tu mana. Buat amal cara begitu sah mana kita. Kalau tidak sah kita boleh hola kita nak berapa buah. Kita jauhi pun makan tak habis dah. Syekh Qadim Mandiri ada mengarang kitab masalah talfiq taklid. Banyak lagi lah. Tuan Minal ada mengarang talfiq taklid. Syekh Daud Petani ada mengarang talfiq taklid. Tiba-tiba dia tolak ke tepi pendapat ulama-ulama yang muktabar sebegitu. Datang daripada arahan. Arahan apa? Arahan agama. Sekalipun arahan agama kalau bertentangan dengan pendapat ulama-ulama muktabar, kita tak boleh ikut. Sebab pendapat ulama muktabar tu pendapat bercara agama lah tu. Maka makmum-makmum yang dapat satu rakaat berserta dengan imam, hukumnya dapat jemaah. Sebagai contoh, makmum pergi sembahyang jemaah, sempat dia berjemaah bersama imam, hanya dapat satu rakaat saja, pun masih lagi dikira dapat jemaah mereka itu. Seperti orang pergi sembahyang jemaah lewat, ketebah terlepas, rakaat pertama terlepas, tetapi rakaat kedua dia dapat berjemaah dengan imam. Sehingga dapat satu rakaat yang kedua. Yang pertama dah terlepas. Orang yang sebegitu pun masih lagi dikira dapat jemaah. Baik. Kelima syarat sah jemaah. Hendaklah bilangan jamaah pada jemaah itu. Ini dalam kitab ni. Ini dah uang sampai 12 orang, 6 orang. Kalau macam tu, bakal api kitab ni tak pakar. Dia berpegang dengan ilmu ada dalam kitab. Hendaklah bilangan jemaah pada jemaah itu selama 40 orang ahli jemaah. Makna ahli jemaah tu orang yang layak mendirikan jemaah yang 40. Orang macam mana? Dah lepas dah bahar dah. Orang laki-laki yang merdeka, yang sekurang-kurang sah sembahyang bagi dirinya, orang mustautin, itu orang yang dikatakan ahli jemaah. Orang yang boleh dimasuk kira 40 orang yang sebegitu. 40 ni dikira pendapat yang muktamadun yang boleh dipegang dalam mazhab kita Syafi'i. Kurang pada 40 itu tidak muktamad. Jadi mengapa kita tolak pendapat muktamad, kita ambil yang tidak muktamad? Ini hijau tidak menepati. Itulah kalau tak buat jemaah. Dah kalau buat juga tidak menepati kerana hukum buat juga, jadi ke tidak jemaah tu? Dah tidak sah, tak jadilah. Kalau tak jadi, apa hukum hari jemaah tu? Semacamlah dia tak sembahyang,
Walaupun dah sembahyang jemaah sekalipun, sebab tak sembahyang hari tu. Jangan main-main dalam perkara sembahyang. Cukup-cukup 40 orang dia kira pergi jemaah. Ada seorang tu selek kata-kata. Ada yang tak kena, tidak layak menjadi selaku ahli jemaah. Ikut juga jemaah gitu. Cukup bahaya kalau bilangan 40 sekenak-kenak. Kena ada balance lebih. Ada. Termasuk imam sekali 40 tu. Bukan asing dari kalangan 40 imam. 40 tu berserta dengan imam. Barulah boleh didirikan jemaah. Orang panggil sudah cukup korum. Cukup angka bilangan yang selayak. Ini nak main kekal 12 orang, 6 orang, 8 orang. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki salah ke? Siapa dia pula kata salah mazhab Maliki? Saya tak kata salah sebab pengasas mazhab tu Imam Mujtahid, guru Imam Syafi'i, Imam Malik ni. Tetapi kita nak amal atas pendapat mazhab dia, biarlah cukup syarat-syarat kelayakan bertaklid. Kita tak boleh nak buat amal ni, tak boleh main lopak-lopak gitu. Ambil Ismail style Syafi'i. Dia kalau bersetuh dengan isteri, niat Hanafi. Kalau macam tu tak batal bila lah wuduk awaknya, jadi kebal manja. Amalan begitu ke apa dia tu? Itulah dipanggil talfiq. Talfiq. Kalau taklid, biar cukup syarat. Antara syaratnya, sudah sulit dah kita nak beramal mengikut dasar mazhab kita Syafi'i. Kerana tak bersetuh dengan orang puan yang tidak berlapik yang sah nikah ni. Di kala itu adalah harapan kita boleh taklid pada mazhab yang agak bebas sedikit dalam perkara membatal wuduk, seperti Hanafi kita kata. Tapi manakala taklid ambil wuduk, taklid mazhab Hanafi dalam perkara wuduk, ambil wuduk mengikut style mazhab Hanafi lah. Dalam perkara sapu kepala, kena sapu habis, hampir habis seluruh kepala, sekuat-kuatnya serabut 1/4 anggota kepala. Kalau main cueh-cueh gitu tak jalan pada faham mazhab Hanafi wuduknya. Ada seorang orang Pakistan, dia komen, jumpa di masjid dengan dia kenal saya, dia panggil saya lepas main sunat jemaah, sunat ba'diyah jemaah, dia ustaz. Apa dia boleh cakap Melayu ni, dia lama dia kahwin ni orang-orang Ulu Langat. Dia dah ada anak dah. Sekarang tak nampak lama, mungkin dia pindah ke lain kali. Dia kata tu imam tu, dia kata ambil wuduk tak betul dah. Saya pun terfikir mana tu imam tu ambil wuduk tak betul. Kata saya tanya tak betul macam mana? Itu kepala dia sapu itis itu saja. Sebab dia mazhab Hanafi, dia mau sapu banyak. Dia tengok tu imam ambil wuduk kuih-kuih gitu, kata tak betul. Jadi saya cakap ke dia, nak ambil jalan tengah lah. Nak bersalah tu imam pun tak boleh. Nak bersalah dia sangat secara total pun tak boleh. Kita ambil jalan tengah. Kita kata boleh jadi tu imam tu tak belajar mazhab Hanafi barangkali. Sebab tu imam tu Syafi'i. Kalau dia ni orang boleh berfikir, dia boleh fikir dah tu. Boleh fikir, dia ni Pakistan ni, boleh jadi tak belajar mazhab Syafi'i. Orang Syafi'i boleh dah. Tapi dia nak support style dia juga. Sebab dia tak belajar mazhab Syafi'i. Syafi'i sah dah. Tapi Hanafi tidak sah. Sebab tu dah. Jadi kacau. Soalan dia pun jadi kacau. Kita ambil jalan tengah lah. Kita kata boleh jadi imam tu dia tak belajar mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi ni sapu kepala kena habis. Kalau Syafi'i buat macam tu saja. Dia pun diam. Boleh jadi dia fikir jawab tu kena ke dia tak? Dah. Dan syarat tiap-tiap seorang orang yang kita nak kira selaku ahli jemaah yang 40 orang tu, mesti setiap orang di kalangan 40 tu, orang itu orang yang sah sembahyang bagi dirinya. Bagi diri dia sendiri sembahyang dia tu sah dah. Baru kita boleh bilang 40 dengan dia. Bermakna kena interview juga ni. Aku nak bilang 40 ni, aku nak testing sembahyang macam mana. Segi rukun, segi syarat, segi baca macam mana.
sekalipun ia tidak sah menjadi imam bagi kaum itu. Pada layak jadi imam memang tak layak, tapi bagi diri dia sendiri sembahyang dia tu dikira sah dah. Bagaimana contoh sifat orangnya? Sifat orang yang dikira sah bagi diri dia sendiri sembahyang dia tu, namun nak jadi imam tidak sah. Seperti orang ummi yang tidak taksir belajar. Yang tidak taksir itu yang tidak cuai belajar. Mana tidak cuai belajar ni, dia belajar sungguh dah. Kalau belajar betul, dia belajar sungguh dah, tapi masih lagi tak betul bacanya. Orang yang sebegitu dikira semaya dia tu sah bagi diri dia, namun nak jadi imam tak boleh. Maka orang sebegini boleh dikira 40 dengan dia. Bersalahan orang seorang lagi tu, semua nak jadi imam, sembahyang diri sendiri pun tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab belajar baca Fatihah tidak betul. Mengapa tidak betul baca Fatihah? Sebab dia madah belajar, tak masuk kelas. Orang yang sebegini tak boleh bilang 40 Jumaat dengan dia. Sebab sembahyang diri dia sendiri pun tidak sah, semestilah nak jadi imam. Mengapa tidak sah? Sebab kata tadi tak betul baca, tak tahu di mana rukun, di mana pembatal sembahyang. Mengapa tak tahu sebegitu lalunya? Kerana dia tak belajar. Dia tak boleh bilang 40. Jangan main pakai cap orang semua boleh bilang 40 belaka. Bahaya. Sah sembahyang jemaah di belakang kanak-kanak yang sudah memayit. Maksud kata sah sembahyang jemaah di belakang kanak-kanak yang sudah memayit. Kanak-kanak ni tak balik lagi, tapi sudah mayit dah. Sah beriman dengan dia, kita tolak dia jadi imam. Sebab dia baca betul, solid baca. Syarat rukun sah batal dia tahu, sebab orang tua juga. Boleh dia jadi imam jemaah. Tapi nak bilang 40 dengan dia tak boleh lah. Sebab dia tak balik lagi. Di belakang orang musafir. Nampak Maulana mari dah. Kita tolak Maulana mari daripada negeri India, Pakistan, Bangladesh mana. No. Tolak dia jadi imam. Sah. Tapi nak bilang 40 tak boleh sebab dia orang musafir. Dan di belakang orang yang ternyata berhadas. Sekalipun hadas besar yang diketahui setelah sempurna sembahyang. Orang yang berhadas tu dia tahu yang dia berhadas selepas sembahyang. Kalau awal-awal lagi dia tahu berhadas tak boleh lah. Demikian juga sah di belakang sahaya. Tolak hamba orang jadi imam. Boleh. Tapi nak bila 40 dengan hamba dengan saya tak boleh lah. Syaratnya bilangan 40 orang itu ada cukup. Syaratnya bilangan 40 orang ada cukup dengan tiada termasuk mereka itu. 40 sebagai tonggak tu ada. Kalau nak masuk kira dengan orang ni, orang hok nama saya, tak boleh. Dengan nama kanak-kanak belum balik, tak boleh. Dengan orang musafir, tak boleh. Syaratnya bilangan 40 orang tu ada cukup dengan tiada termasuk mereka itu. Tetapi sekiranya mereka termasuk dalam bilangan 40, hanya rakun juga nak cukup 40 dengan orang musafir. Atau dengan kanak-kanak walau dia belum lagi balik. Atau dengan hamba tadi nak bilang 40. Nascaya tiada sah Jumaat itu. Kesimpulannya tak boleh kurang. Muzhab kita ni pada akal bilangan Jumaat 40 orang. Ni apa nak jadi buat tak cukup 40 ni. Muzhab ke apa? Tak ada muzhab. Lagi teruk. Sampai mereka menolak muzhab lagi teruk. Wan agak. Di mana terletak majlis fatwa? Tapi majlis fatwa agama lima takhir dia macam-macam dah lah.
Bukan kita kritik majlis fatwa zaman kita, zaman penghujung, zaman celaru yang amat dah. Zaman kadang-kadang mengketepi dah pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Berani memindah hukum ketetapan ulama. Mengapa? Kerana peredaran zaman. Solid dia. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam syarat yang keempat, bahawa bilangan 40 itu disyaratkan berkekalan hingga selesai sembahyang. Itu sebagai tonggak Jumaat. Maka jika berlaku kurang, tak cukup 40, dia tengah-tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang terhilang seorang. Dengan sebab seorang daripadanya batal, dia cabut lari. Dan sebagainya umpamalah. Hendaklah mereka yang tinggal itu menyudarkan sembahyang dengan zuhur. Tengah sembahyang dah. Kena sudahlah sembahyang dengan zuhur. Kalau lesak bagi balik rumah, bila-bila dalam masjid tu tinggal 39, mana seorang lagi kata sakit perutnya balik terus ke rumah. Tak ada pilihan, hari tu buat zuhur je. 39 kurang seorang ada 40 pun tak boleh buat Jumaat lagi buat zuhur. Ini 6 orang buat Jumaat. Apa berlaku ni? Keenam, didahulukan dengan 2 ketubah syarat sah Jumaat tu. Sebelum Jumaat baca ketubah dulu. Beza dengan raya, sembahyang dulu lepas tu baru ketubah. Sebab apa? Kalau pakai style serupa sembahyang raya Jumaat ni, sembahyang Jumaat dulu lepas tu baru baca ketubah. Manusia kita yang belorak ni, lepas sembahyang Jumaat yang cabut balik. Yang cabut balik, ketubah belum lagi. Tidak sah lah Jumaat. Kalau raya ni tak apa, lepas masa nak raya cabut balik, baca ketubah lah tu imam bersama dengan Tok Bilal yang mendengarnya. Sah sembahyang raya. Ataupun langsung tak berketubah, sekadar sembahyang sunat raya saja, pun sah sembahyang raya. Sebab ketubah raya tak termasuk dalam perkara wajib bagi sembahyang raya. Adapun ketubah Jumaat ni termasuk dalam perkara syarat sah Jumaat. Dan khutbah itu pula mengandungi 5 rukun. Bagi khutbah tu ada 5 rukun. Pertama, membaca alhamdulillah, memujikan Allah. Nahmadullah, Allahul hamd. Dan tidak diluluh lain daripada memuji Allah selaku rukun khutbah yang pertama. Yang kedua rukun khutbah, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma salli ala Muhammad, atau nusalli ala Muhammad, atau usalli ala Muhammad, atau ala Ahmad, atau ala Nabi dan sebagainya. Lah, asalkan berbentuk selawat. Yang ada seorang penceramah, orang panggil Ustaz Budak dulu. Sekarang tua dah. Dia asal budak besuk dia ni. Allah dia marah orang. Orang baca selawat dia marah. Duk rekor selawat. Dia nak selawat original Nabi hok ajar ni. Hok Nabi ajar ke sahabat. Nak bakal hok tu ya. Jadi bagi dia tak ada banyak selawat. Jadi ulama-ulama dulu menggubahkan selawat semua tak kena belaka. Berat dia ni. Banyak dia komplain orang ni. Badan besar dia ni. Ajak menembuk kalah orang. Tapi tengok air muka cengih dia ni. Tak boleh nak bersemai kalau galah angin dia bertumbuk jadi. Macam ni. Yang ketiga, rukun khutbah wasiat atau berpesan kepada orang ramai dengan taqwa Allah, ittaqullah, atiullah dan sebagainya. Ketiga-tiga rukun ini
tiga rukun tersebut wajib ada, tetap ada dalam khutbah yang pertama dan yang kedua. Hak tiga rukun ni mesti ada pada khutbah pertama dan juga pada khutbah kedua. Keempat, membaca satu ayat daripada ayat-ayat Quran pada khutbah yang pertama atau yang kedua. Baca ayat Quran ni boleh, salah satu daripada dua khutbah. Nak baca pada khutbah pertama pun boleh, nak baca khutbah yang kedua pun boleh. Tetapi yang eloknya pada khutbah yang pertama baca ayat Quran tadi. Yang kelima, rukun khutbah doa bagi orang mukmin pada khutbah yang kedua. Rukun khutbah yang kelima doa ni mesti ada pada khutbah yang kedua saja. Sekurang-kurangnya rahimakumullah. Atau orang tanya doa keraja apa macam? Termasuk dalam rukun khutbah ke tidak? Doa pada individu raja itu tidak masuk rukun khutbah. Hanya harus. Tapi kalau melarat menjadi fitnah atas sebab tak baca doa kepada raja tu, kena baca, jangan main-main. Sebab raja dia boleh guna kuasa veto dia tu. Fitnah lebih besar, kena jaga. Tapi itulah dalam perkara doa bagi sekalian orang mukmin ni ada disabit pada hadisnya, kalau orang tak semayang umpama kata salah satu daripadanya, maka doa orang tu tidak akan sampai kepadanya. Jadi amat besar sekali lah silap hidup manusia tak semayang ni. Doa orang lain pun tak sampai ke dia, sementara doa dia sendiri Tuhan tidak makbul. Kalau dia dah mati, duk terbujur dalam perut bumi, orang atas muka bumi takmir setiap hari Jumaat berdoa, Allahumma pilih muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang ramai berkata amin, perkenan olehmu ya Allah. Doa orang tu tidak sampai ke dia. Tak apa. Rugi besar kan. Waktu lah. Sejahat-jahat sifat kita manusia ni kata semaya. Tak ada comel dah. Walaupun wajah rupanya comel ke apa gitu-gini. Walaupun rajin buat kebajikan dan semaya sebut tidak. Lingkup habis. Semaya dah. Takmih dah. Tapi tak menepati syarat. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama 10 dengan tak semaya. Jangan dipaham manakala semaya automatik Tuhan terima. Nak terima macam mana tidak membetuli dengan hukum syarak. Tak nampak silap tak semaya. Tak nampak silap semaya tidak menepati. Sebab ni lah. Tak tahu lah. Tak ambil berat lah. Sebahagian daripada masyarakat kita hari ni. Dia ikut telunjuk orang. Dia tak ikut kehendak ilmu. Orang tu bercakap ni. Betul orang yang mengarah kita. Umpama kata orang ada autoriti. Ada taraf. Okeylah. Kamu dah ada autoriti, ada taraf. Tapi fakta daripada mana yang kamu kata begitu? Dia nak tanggal masalah agama dengan akal, dengan logik, dengan pahaman sepintas selalu. Tak jadi. Syekh Daud Bahah panjang lebar dalam kitab Muniyatul Musalli pada bilangan akal jemaah tu. Sehingga Syekh Daud kata dalam Musalli tu, takdirlah ada orang mengatakan bahawa pendapat Syafi'i mengikut kaul qadim Imam Syafi'i diboleh jemaah bilangan 3 orang, maka pendapat itu dhaif. Pendapat itu lemah. Tak boleh pakai pendapat tu. Nak berdiri sebagai nas, sebagai hujah hukum. Saya kata kalau takdir adalah kita kata. Adalah. Hak pendapat kata boleh buat jemaah tidak cukup 40 orang. Kita taklid atas kau tu. Dia kata hukum taklid ni adalah harus. Tidak sunat semestilah wajib, harus. Mana harus? Nak taklid boleh, tidak taklid pun boleh. Jadi tak kuat juga. Kalau wajib tu, lain dah pula. Jadi kalau dah kita tak boleh buat jemaah bilangan hak pendapat yang muktamad dalam mazhab kita 40 orang,
Buat sahur je lah. Buat sahur. Senang cerita. Ini menggata nak buat jemaah juga. Sebab apa? Sebab dia fikir, kalau tak buat jemaah, tak selesai masa. Anda kalau buat selesai ke tidak? Dengan tidak cukup syarat sebegitu, selesai ke tidak? Pada jawab di segi ilmunya, tidak selesai juga. Bakal lagi teruk. Sebab Zahur pasti tak buat dah. Jadi kita kata cukup syarat kita buat Zahur. Salah ke tidak? Tak jadi salah dah sebab tidak cukup syarat. Ini tak cukup syarat kita buat dalam keadaan tidak menepati. Nah, itu salah. Salah. Dia fikir semua fardu kifayah jemaah ni bagi. Manakah kita buat, orang lain dah selesai masalah. Mudah-mudahlah fikirkan. Macam mana ni? Syarat pula 8 perkara. Disebab tu negeri Terengganu, negeri Kelantan, dia mati stin atas bilangan 40 orang. Buat jemaah. Dalam masa Covid sebegini. Negeri-negeri lain tu agak celaru sikit. Syaratnya pula 8 perkara syarat jemaah, syarat khutbah dah. Syarat khutbah tu pula 8 perkara. Pertama dalam bahasa Arab. Macam mana duduk sarah dalam bahasa Melayu ni? Yakni bahasa Arab tu tentang rukun-rukunnya saja. Ada penghuraian, syarahan tu terpulang lah. Orang Melayu bahasa Melayu. Kalau masjid negeri, masjid negara di Kamboja ni, tu imam dia ni, dia baca khutbah 4 bahasa. 4 bahasa. Mula-mula bahasa Arab. Lepas pada tu bahasa Melayu. Selepas pada tu Inggeris. Melayu, Arab, Inggeris. 3 bahasa. 4 bahasa campur. Bahasa campur tu dicampur lah. Bahasa Khmer, bahasa campur dicampur-campur. Bahasa campur lain, bahasa Khmer lain. Lah. Dia nak cakap pendek jadi panjang lah. Untuk terjemah. Solid sungguh tu iman ni. Sebab apa? Sebab mereka igih sembahyang ni orang berbagai bangsa. Orang Khmer pun ada, orang Cham pun ada, orang Melayu pun ada, orang Inggeris pun ada. Orang Mak Saleh pun ramai pergi sana. Pernah kita jumpa, dia kata Mak Saleh apa, dia beri salam. Tanya dia. Dia kata dia orang French. Orang Perancis. Ramai Mak Saleh sana, Mak Saleh Perancis. Sebab apa orang Perancis suka Kamboja? Sebab Kamboja berapa lama diperintah oleh Perancis. Perancis merintah. Dia sebab itulah kalau dibagi media tu pingat anugerah kepada orang hok yang paling besar sekali, hok berpangkat lok. Media berpangkat lok. Sebab apa? Lok dia ambil sepenuh dengan Perancis masa lokno tu tu. Dia ambil situ lok. Hok tarah kita. Sebab itulah kalau kita pergi berjalan merata di kedai-kedai dia jual roti Perancis. Sebab Perancis merata Perancis mengajar orang sana makan roti Perancis. Berlonggok di kedai-kedai di tepi jalan. Pagi-pagi makan roti Perancis. Perancis. Waktu orang tua-tua tu yang bekerja kaki tangan kerajaan, dia pandai bercakap Perancis. Pada bahasa Perancis ni bahasa yang payah. Mereka orang menguasai dalam bidang bahasa, jatuh angka yang kedua bahasa Perancis selepas daripada bahasa Arab. Pertama dalam bahasa Arab, yakni tentang rukun-rukunnya saja. Syarah tu tak apalah. Kedua, syarat sah khutbah yang kedua, mualat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Selesai khutbah yang pertama, selang tak lama bangun baca pula khutbah yang kedua.
Itu makna kata muwala antara khutbah pertama dengan kedua. Antara segala rukun-rukunnya dan antara khutbah dengan sembahyang. Khutbah dengan sembahyang ni pun lepas pada baca khutbah yang pertama, bila tu qamat, melugulah imam ke sejadahnya sembahyang. Jangan diselang masa lama. Sehingga dalam risalah Ar-Rasailus, salah satu apa nama ni risalah ni, risalah yang tiga apa ni, tiga risalah dikumpul dalam tu. Dia kata tidak sunat imam menjawab membaca doa qamat. Imam selepas khutbah yang kedua, bila qamat, imam tadi tidak sunat membaca doa qamat sebab dia takut putus mualak antara khutbah yang kedua dengan sembahyang. Sehingga timbul tidak sunat dalam risalah tu. Jadi zaman kita hari ni di panjang masa, antara panjang masanya tu imam tadi sudah khutbah yang pertama, dia turun mimbar, dia baca doa qamat panjang lebar. Doa qamat sama dengan azan tu juga, Allah marabbah jugalah. Habis doa qamat tu imam tadi buat arahan kepada makmum, samakan sah, rapat-rapatkan, lepas tu tambah lagi, resepi nak suruh jadi panjang, matikan handphone. Oh panjang. Sedangkan nak baca doa qamat tu dia tidak jatuh hukum sunat dah. Ini dia baca lerek gitu, tak tahu dah nah. Coba tengok dalam risalah. Ketiga, syarat sah khutbah suci khatib. Orang baca khutbah dia panggil khatib. Suci khatib tadi daripada hadas dan najis yang tiada dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat, termasuk pada perkara yang ditanggung. Seperti tungkak khutbah yang ditanggung. Jangan ada di hujung tungkak tu tarik cicak duduk singgah situ. Tidak sahlah khutbah tu. Termasuklah tali mic ni. Jangan ada tergantung di tepi tali ni tarik cicak duduk melekat di situ. Kalau kita buat sembahyang dengan mic ni yang ada di talinya, tarik cicak dia, tidak sah sembahyang. Khutbah pun tidak sah kalau menggunakan mic tu. Keempat, menutup aurah. Kelima, berdiri semasa khutbah tu dibaca, disampaikan dalam suasana berdiri bagi orang yang boleh berdiri pada kedua-dua khutbah itu. Keenam, duduk. Khatib yang baca khutbah tu kena duduk, berhenti sebentar. Qadam mana berhenti? Qadam meluluh baca suratul Ikhlas, yakni Qul Huwallah. Masa mana duduk? Antara dua khutbah itu, sekadar tamakninah sekurang-kurang. Sekurang-kurang jarak masa duduk sekadar tamakninah, dan lebih-lebih sedikit sekadar sempat membaca suratul Ikhlas, dan elok dibaca sekali suratul Ikhlas tu, Qul Huwallah lah. Dalam kitab lain pula dia kata, seperti kitab Syarah Sunan Mubtadi, iaitu kitab bernama Kifayatul Muhtadi, karangan Syekh Wan Ahmad Ismail Daud Al-Fatani, selaku tuan pengarang kitab Matla'al Badri. Tidak, kitab tu bukan dia karang, anak dia yang karang, Syekh Muhammad Nur, anak Syekh Wan Ahmad, Syekh Makno yang mengarang. Dia kata duduk tu berserta dengan tamakninah. Duduk antara dua khutbah tu sekadar tamakninah, ma'al tamakninah tu, berserta dengan tamakninah. Kalau duduk sekadar tamakninah, duduk walaupun gerak sekalipun, tapi dia duduk dah lama sikit, ada tamakninah dah.
Tapi dia serta dengan tamak nina. Dia kait bersama tamak nina semacam bagaimana tamak nina di dalam sembahyang. Kalau tamak nina dalam sembahyang ni tak ada gerak. Sekejap. Ni kalau sentiasa duduk tergerak, anggota yang tak sepatut digerak, berarti duduk tu walaupun ada tamak nina, sudah qada masa tamak nina, tetapi belum lagi ada padanya tamak nina. Manakala tidak ada tamak nina, tidak sah. Sebagai contoh, walaupun duduk tu qada lebih pada tamak nina, tapi belum lagi ada tamak nina, dia duduk Tok Khatib duduk, tempat dia ambil ketubuh yang kedua. Belek. Kebetulan gatal, garu gatal. Lepas tu belek balik pula. Lepas tu lenggak tengok makmum. Habis itu terus bangun. Baca ketubuh kedua. Suasana duduk begitu, belum ada padanya tamak nina. Jika tidak ada tamak nina, maka tidak sahlah ketubuh. Bermula ketubuh tidak sah, jemaah pun tak jadilah. Pergi kosong, balik zero. Saya nampak begitu tu. Masa Tok Guru duk mengajar kita jauhi dulu, dia hurah begitu. Lepas tu kita tengok sendiri kita, Tok Guru aku kata gitu, benar ada dalam kitab. Ada fakta. Dia cerumaknya orang dulu dia baca kitab tu. Dia bercakap tu ada fakta, ada tek ronyokan. Tidak sebagai dia nak ijtihad tinggi pakar redha, maka belakang ulama, pendapat bapak ulama dulu tak boleh pakai ni. Sebab ketinggalan zaman dah lapuk, kita kena ijtihad suku. Tak ada lah begitu, tak berani begitu. Tarah kita ni bukan tarah mujtahid. Jauh. Tarah aku lah, apa yang diletak oleh ulama dulu, yang tertera di dalam kitab karangan dia. Kitab Jawi, nak peleceh kitab Jawi dah. Ulama mengarang kitab Jawi orang ahli Arab dah. Cuma dia nak bela nasib orang Jawi tak menguasai Arab, dia buat kitab Jawi. Terjemuh daripada Arab. Kalau buat tebal, panjang huraian. Kalau nipis, pendek huraian. Semacam kitab Arab juga. Bukanlah semesti kita Arab tu panjang belakang huraian. Kalau panjang belakang huraian kita Arab, tak ada tebal nipis, semua tebal belakang kita Arab. Tapi ada Arab basic. Ada Arab panjang. Orang Melayu juga. Bagi orang yang membaca ketebal dengan duduk, kerana tak boleh berdiri, hendaklah ia memisah antara dua ketebal itu dengan diam sebentar. Nak duduk macam mana lagi, dia duduk dah kan. Melagak sampai ke tak ada tu imam yang boleh baca ketebal. Mama takut kampung orang tak mengaji dah nah. Macam orang ramai mengaji tak ada. Allah kali nak gaji tu imam pun tak ada. Nak pilih Tok Bila pun sebutan pun tak clear. Orang asyhadu ada sin clear, alif sin tu mati. Bunyilah kalau ada gigi lagi jelas, tak ada gigi pun kalau kita tekan dah clear bunyi. Ini gigi berserangga. Mau gigi kuda. Tak bunyi tiba-tiba hadu alla ilah. Gapo ni? Kata orang, macam mana dia orang tak mengaji? Apa dia pilih tak mengaji tu? Ngaji tak ada dah tu. Kenapa tak ada kampung tu ngaji agama? Dah bongok, jadi bongok lah. 10 tahun dia lagu tu, dah hadu. Allah Rabbi deh. Zaman kita, zaman tak buka dengan pengetahuan ilmu. Ketujuh, hendaklah didengarkan bacaannya kepada ke-40 orang yang hadir itu. Huk tonggok yang 40 ni kena dengar ketubah. Sekalipun mereka tidak faham apa yang dicakap oleh khatib itu, kecuali tidak mendengar kerana pekak, itu lain cerita. Ini tidak pekak. Tak pekak kena dengar. Ke-8, syarat sah ketubah cukup bilangan 40 orang dari mula ketubah hingga selesai sembahyang. Jangan tergalak seorang tak dapat dengar ketubah.
dia cabut pergi ke toilet ke tanah. Hak jemaah cukup-cukup 40 orang. Seorang cabut lagi tak dengar ketebah, lingkup. Tak boleh buat jemaah. Uzur jemaah. Uzur jemaah ni boleh tak jemaah. Sebagai penuntut pasal ini adalah dinyatakan bahawa segala keuzuran pada semayang berjemaah yang disebutkan dahulu berlaku juga pada semayang jemaah itu. Seperti sakit, sangat lapar, takut berjumpa piutan. Itu dia panggil uzur khas. Uzur khas. Uzur badani, hujan dan lain-lain itu macam-macam lah. Angin kuat ke jalan becok, itu dia panggil uzur am. Uzur syar'i. Jadi kita hari ni boleh jadilah kerana dilanakan penyakit COVID yang berjangkit, tak sepatutnya pergi pun ramah, termasuk dalam perkara uzur syar'i, uzur am. Bagi orang yang dah sakit, termasuk dalam perkara uzur khas, uzur badani. Gitulah. Tapi kalau tak pergi jemaah kerana ada uzur, pergi beli belah ni tak ada uzur pula. Nak kata orang mengapa tidak uzur pergi beli belah pusat-pusat pasar raya ke apa kata kena? Sebab tu hak mesti. Hak pergi jemaah ni sunat ke? Ke apa? Tak boleh jawab dah. Pakai selok kera tengah. Dan juga dinyatakan sunat-sunat dan adab-adab hendak hadir jemaah. Dan sunat mandi bagi mereka yang hendak hadir. Pasal jemaah ni, sunat mandi jemaah bagi orang yang nak datang jemaah je. Walaupun orang tu tak wajib sekalipun, seperti orang puan tak wajib, tapi hasrat dia nak datang jemaah, sunat juga mandi. Tapi orang tu wajib jemaah tapi dia tak pergi, tak ada sunat mandi jemaah. Waktunya waktu mandi jemaah mulai daripada waktu fajar pagi. Tetapi yang afdalnya ketika dekat hendak pergi. Beza dengan mandi raya. Tak ada cadangan nak pergi sembahyang raya. Sebaik saja hari raya sunat juga mandi. Sebab takluk dia bergantung dengan masa mandi raya. Takluk mandi jemaah bergantung dengan sembahyang. Antara lain lagi sunat ahli jemaah membersihkan badan daripada bau yang menyakiti. Memakai pakaian berwarna putih. Ini pakai sokok hitam. Tak pernah dibasuh oleh tu imam tadi sokok tadi. Seumur hayat sokok tak dibasuh. Ni apakah boleh letak atas kepala bawa semayang? Kalau letak di atas hidung pesah, hampak pengain. Pakai lebah putih tak ada standard lah. Dalam semayang pun nak standard dah. Tak glamour lah. Nampak jumuk lepas kampung. Mengerak kuku jika panjang, sunat juga hari jemaah tu. Cabut bulu ketiak. Anda misa. Jangan baca misi. Anda misi pergi ke hospital klinik, cari misi yang saya nak cukup kepala misi. Misa. Cukur bulu hari-hari. Memakai bau-bauan. Ini dia dengar ceramah. Tapi dia dengar ceramah ni pasal dia menyandar di sini. Duduk dengan jauh pula. Ustaz kata hari jemaah kan nak pergi sembahyang, sunat memakai bau-bauan. Dia balik cerita ke bini dia. Aku dengar ceramah malam ni pelik lah. Ustaz tu kata nak pergi sembahyang jemaah sunat memakan bauan. Balas dengan bini dia. Bini dia orang ada basic agama juga. Dia ni kurang ada lah sikit. Bini dia kata, silap faham tu. Makan bauan ni makruh. Duk aku dengar dia kata sunat memakan bauan. Ustaz dia kata sunat memakai bauan.
Sunat memakai bau-bauan yang wangi dan senyap mendengar khutbah. Dituntut kita diam dengan apa yang disampaikan oleh khatib. Walaupun mazhab kita tidak dihukum haram bercakap semasa orang berkhutbah sekalipun. Barang siapa masuk masjid imam sedang membaca khutbah, hendaklah ia sembahyang sunat qabliyah secara ringkas. Sunat jemaah tu. Hok yang qabliyah buat reka-reka, jangan baca surah panjang-panjang. Kuliah kun wallah tu pada patuk dah tu. Tetapi orang yang sudah duduk dalam masjid mendengar khatib, mendengar khutbah, haram bangun sembahyang ketika itu, sama ada sembahyang fardu atau sunat. Orang sedia dadah di masjid semasa khatib baca khutbah tu, haram dia bangun sembahyang sunat. Tak kira sembahyang fardu ke, sembahyang qada ke, apa nama sembahyang. Sama ada sebelum khatib, sama ada sebelum khutbah ia sudah sembahyang atau belum sembahyang. Hak yang dia boleh sembahyang semasa orang sudah khutbah, hak mereka yang baru sampai. Ini mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi ni baru sampai sekalipun tak boleh dah nak sembahyang. Kena dengar semata apa yang disampaikan oleh khatib. Mazhab Syafi'i kita ada kelonggaran. Sembahyang sunat hari raya wallahu a'lam. Kita tekan-tekan tak lama khatam sebuah kitab tahu. Covid juga. Berapa kitab dah khatam, baguslah tu. Rupa-rupanya Covid nak bagi ruangan kita boleh ngaji berkitab. Tak lama dah ni. Daripada kita dengar ada lepas ni habis tak ada arah. Kalau kita ada kitab gini ni, kita boleh tengok balik semula. Situlah akan hasil kepahaman yang mantap. Wallahu a'lam.